Okey, Assalamualaikum. Apa ni? Kita sambung topik seterusnya, penggunaan tata susunan dalam penskriptan klien. Okey. Yang kalau dalam hak ni lah, kurungan ni, maksudnya dia panggil tata susunan. Okey. Data dia ada lebih daripada satu. Tata susunan ni bukan database, tata susunan. Okey. Ni contoh kalau kita nak bagi nilai awalan. Okey. Jadi automatik dia maksud kita terus masuk je. Kita pisahkan dengan menggunakan tanda koma. Okey, kemudian memberi nilai awalan hak tu. Ni kita dia declare. Lepas tu dia masukkan data tu satu per satu. Okey, satu per satu. Bolehlah mana-mana cara pun sama je. Okey, automatik dia akan susun bahawa data ni semua duduk dalam ni nanti. Input tata nilai susunan atau cara bahasa perskripsian klien. Selain pada dia masuk terus, kita juga boleh minta pengguna masukkan data. Okey, dalam JavaScript lah, dia gunakan kata kunci prompt tu, yang ni. Input equal to ni prompt. Okey, bagi tu kita dah try buat. Okey, dia akan keluar pop-up menu, dia suruh kamu masukkan satu nombor. So 0 sama dengan input. Okey, yang ni dia buat, yang ni dia berulang-ulang lah sampailah input nombor berapa ni. Sampai dia buat sampai 2 je. Okey, so apa yang dia masukkan, dia akan masukkan teruslah. Okay, macam ni contohnya dia masukkan yang pertama dekat indeks 0, katalah dia masuk nombor 1, kemudian dia masukkan nombor berapa, 5, lepas tu negatif 12 contohnya. So nombor ni akan masuklah dekat ni, akan jadi 0. Dia akan masuk dekat mana ni, yang di yang sini. Okey. Ni bukan maksudnya bukannya terus dia declare, tapi dia suruh pengguna yang masukkan. Okey, pembahasan bermaksud melaksanakan operasi seperti operasi aritmatik dan operasi logik. Antara operasi aritmatik yang boleh sana adalah mendapatkan jumlah nilai. Okey, operasi logik adalah mencari sesuatunya dalam tata susunan. Ni dia ada dua operasi yang digunakan, iaitu aritmatik dan juga logik. Okey, contoh 39 menunjukkan nombor dalam tata susunan dijumlah dengan dua cara yang berbeza. Ini 3.19a, yang bawah tu 3.1b. Okey, benda yang sama tapi dua cara yang berbeza. Okey, yang pertama, mendapatkan nombor dalam senarai satu per satu dan menjumlahkannya. Okey, mendapatkan nombor satu per satu dengan menjumlahkannya. Hak ni lah coding dia punya arahan dia tu, dia nak tambah setiap satu dan akhirnya dia akan dapat jumlah. Okey, kalau kamu tengok ni dia tak ada susah mana lah nak faham. Sebab biasa kalau kita buat jumlah, kita akan jumlah, kalau ada nombor tu ada 5, ada pemboleh ubah yang memegang nilai 5 pemboleh ubah, contohnya A, B, C, D, E. So kita buat je lah jumlah A tambah B tambah C tambah D tambah E. Okey, untuk tata susunan dia guna ni. Okey, maksudnya dia akan tambahkan indeks yang kosong, indeks pertama 1, indeks 2, 3 dan 4. Semua tu dia akan tambahkan satu-satu. Okey, arahan dia tu tak susah manalah kamu nak faham. Macam lebih kurang sama macam kita buat penambahan nombor biasa. Okey, cuma cara memanggil dia punya nama pemboleh ubah tu kamu kena alert lah dalam tata susunan. Cara dia memanggil begitu. Tapi yang dia nak buat operasi tu super je. Okey, untuk 3.1b pula. Okey, dia gunakan for. Okey, cara yang
cara yang sama, matlamatnya sama, nak cari jumlah, tetapi dia gunakan for. Okey. Cara yang kedua adalah lebih efisien sebenarnya. Okay, sebabnya kita tak perlu kira berapa data dalam ni. Memang kena kira juga ni, dia sebab tak ada length dia. Okay, ni cara dia lain sikit lah, nak kata efisien. Tapi lebih kurang sama je rasa teacher, sebabnya kalau data ni bertambah, maksudnya dekat sini pun kena tambah lah. Kalau dia tambah data. Okay, kalau yang efisiennya kalau kita guna itulah, maksudnya dia kira berapa data untuk kita, barulah itu efisien. Maksudnya bila kau tambah data je, dia automatik dia akan tambah juga dia punya jumlah tu. Okay, kalau yang 5 ni, kalau 5 ni yang dia tetap selalu ni, kalau data tu ditambah ke belakang ni, maksudnya dia tak akan tambah lah, sebab syarat dia sampai 5 je. Okay, sampai indeks nombor kurang daripada 5. Okay, ini guna for. So jumlah sama kosong. Sekarang jumlah kosong, no I dia kosong, iaitu 5, kosong tambah 5. Okay, lepas tu dia akan pergi naik atas. So I sama dengan 1. I kurang daripada 5, betul, dia akan masuk. Okay, nilai I bertambah, dia akan cek syarat. Betul, dia akan masuk. Sekarang tadi jumlah adalah 5. So, jadi 5 tambah negatif 1. Jawapannya ialah 4. So, jumlah memegang nilai 4. Ni kamu kena tahulah ni sequence dia ni. Maksudnya bila I sama dengan 1, jumlah tu jadi berapa? Okay, bila I sama dengan 2, jumlah jadi berapa? Okay, bila ada melibatkan macam gini, tambah tolak nombor negatif dan positif ni, ni adalah pengetahuan sedia ada kamu dia. Kalau kamu tak pandai menambah nombor positif dengan nombor negatif ni pun masalah jugalah. Okay, kena tahulah. Okay. Jadi dia akan berulang sehinggalah sampai indeks nombor 4. Bila dia selesai arahan ni, okay, arahan ni selesai, lepas jumlah ni dia akan barulah dia I tambah-tambah. Okay, nilai I sama dengan 4 tambah 1 ialah 5. So dia cek syarat, 5 kurang pada 5, salah. So dia terus pergi ke sinilah. Jadi nilai jumlah yang terakhir itulah yang akan dia cetak kat situ, iaitu 28. Okay, kalau kamu tengok, ada orang kata ni lagi senang kan. Okay, ni pun bukan kata bukan kata susah, tapi kena faham konsep for tu lah. Okay, baru ni yang kamu hantar latihan baru ni, ada lagi yang tidak tahu macam mana penggunaan for, dan yang peliknya sampai 5-6 orang hantar dan bendanya sama je. Salahnya sama je. Tak ada masalah nak bincang dengan kawan ke, nak tanya kawan ke. Tapi tolong make sure yang kamu tengok kawan kamu, bincang dengan kawan kamu, kamu faham. Bukan setakat menyalin sahaja. Dan ramai lagi yang tak hantar. Okay. JavaScript sama dengan PHP, kita kena alert dengan ni. Semicolon. Bila masa semicolon perlu ada. Okay, dalam for ni, kamu tengok dalam for tu, dia punya semicolon duduk dalam kurungan. Dia ada 2 semicolon. Dia ada 3 dia punya nak panggil 3 parameter pun boleh lah. 3 argument sebenarnya, bukan 3 parameter. Parameter yang kita hantar ke fungsi tu. Okay, 3 argument maksudnya dia ada 3 keadaan. Pemula dia, had dia, kemudian penambahan dia. Okay, cara ni nak berganjak nilai dia tadi tu. Okay, for ni lebih kepada pembilang lah. Okay, tanda semicolon duduk sini. Dia tak ada semicolon lagi kat belakang ni. Tak ada. Sama juga dengan while. Kalau kamu buat syarat while, tulislah apa pun, belakang ni tak ada. Tak ada semicolon. Sama juga dengan for, while, if. Sama juga if. Apa dia syarat?
Tak ada semikolon sini, tak ada. Tolonglah ingat. Banyak kali dah ajar. Banyak kali dah cakap. Tapi tak dengar juga. Hak ni. Bukan koma ya. Hak ni memang dalam koma. Kalau tata susunan memang guna koma. Okey, kalau dalam for kita guna semikolon. Kita guna semikolon. Rasa geram juga bila kita ajar banyak kali tak dengar. Lepas tu buat latihan kita dah ajar dalam kelas. Masih lagi hantar benda yang salah. Menunjukkan kamu ni teacher ngajar, kamu dengar ke tak dengar. Tak dengar masa kita ajar tu satu hal. Dah tak dengar tu buka lah video kita bagi. Tak juga. Moga supaya orang pandai. Lepas tu hantar latihan salah. Salah. Berapa tahun nak salah buat soalan tak tahulah. Okey, jadi ingat ayat tu. Teacher banyak kali dah ulang tu. Kalau banyak kali ulang tu rasa jemu dah nak ulang. Lepas ni kalau tak ulang ikut kamulah. Okey, tunjuk contoh 40. Proses mencari suatu nombor dalam tata susunan. Mencari nombor. Kalau mencari ni kita kaitkan dengan search. Okey, gelong for digunakan untuk merujuk satu persatu nombor dalam tata susunan dengan menggunakan indeks. Dan sering menyemak sama nombor tersebut ialah 12 dengan penggunaan penyataan for. Atau cara menunjukkan bawah ni. Okey. Ni lah. Dia ada syarat dia. So, yang dia cari ialah nombor 12. Alhamdulillah. Okay. For I sama dengan kosong. I kurang daripada 5. Okay. I tambah-tambah. Jadi, dia akan masuk. I ialah kosong kurang daripada 5. Betul syarat dia. Sekarang ni dia akan tengok no kosong. Tengok sini. Sama tak? Kalau tak sama, dia akan keluar. Dia tak akan buat dah ni. Ni dia tak buat lagi sebab tak sama. Dia akan keluar. Okey. Lepas tu dia pergi atas. Dia tak habis lagi ni sebab nilai I tu dia pegang masih lagi penuhi syarat. Syarat pengulangan tu masih dipenuhi. I sama I kurang daripada 5. So dia akan tengok I sama dengan 1 pula. So dia tengok nilai 1 kat sini. Okay. Adakah sama dengan 12? Tak sama juga. Sekarang I sama dengan 2. Dia semak pula sini. Sama dengan 12? Tak juga. Okay. Kemudian dia akan buat I sama dengan 3. So dia samalah sebab dia syarat dia kalau di nombor 1 kalau nombor 12 ni dijumpai, so dia kena cetak yang ni. So dia akan cetak dia ialah 12 dijumpai. Okey. Tapi dia tak habis lagi tu. Sebab syarat dia masih lagi dipenuhi. Okey. Tapi walaupun syarat dia dipenuhi, maksudnya dia dah buat. Okey, dia dah buat situ, dia naik atas. I sama dengan 4. Okey. Pada semak. Okey, 8 tak sama dengan 12. Okey, jadi dia tak buat apa-apa lah sebab tak sama. Super macam tadi. 5 tak sama kan. Negatif 1 tak sama. 4 tak sama. Okey, bila tak sama dia tak akan buat yang ni. Hanya jika nilai tu sama saja. Okey, akan barulah dia buat nilai ni. Okey. Itu dia punya carian yang ringkas lah. Carian ringkas. Okey, dia gunakan penyataan if sahaja. Tak ada suruh titik tengah ke titik awal ke, tak ada. Okey. Ini sesuai untuk data yang sedikit. Okey. Sedikit ni teacher tak pasti berapa dia kata sedikit tu setara mana, berapa banyak data. Okey, mungkin bawah 100 lah. Kalau bawah 100 mungkin dia akan cari satu-satu, mengambil masa. Okey, tapi tak adalah lama sampai berjam-jam. Okey, sebab komputer buat dengan sangat pantas. Okey. Ni dia buat sampai habis Katalah
dia ada 10, maksudnya dia akan cek juga sampailah habis data dalam tata susunan. Walaupun dia dah jumpa pada awalnya tadi. Katalah dia dah jumpa dah kat indeks nombor 3. Tapi sebab syarat dipenuhi, dia akan masuk lagi. Dia akan masuk sampailah habis. Okey. Itu cara dia bekerja. Atau cara ni bekerja macam mana. Okey. Contoh 41 menunjukkan nombor dalam tata susunan diisi secara menaik dengan menggunakan kaedah isian buih. Okey, bubble sort atau cara mengisi suatu sel nombor dalam tata susunan. Okey, kita tengok yang ni sama juga dia. Kalau sort, kamu ingat dah sort, keyword sort ialah dia ada ni. Ni sementara sebab kita nak tukar tempat. Okey, kena ada sementara. Mesti ada sementara. Okey. Ini tata susunannya. IJ ni kita nak mengawal macam mana dia kawal. Maksudnya dia akan setiap nombor akan dibandingkan. Semua nombor akan dibandingkan sama dia. Tak ada nombor yang tertinggal. Maksudnya 5 akan bandingkan dengan 1. Okey, negatif 1 dia akan bandingkan dengan 4, dia akan bandingkan dengan 12, dia akan bandingkan juga dengan 8. Okey, benda tu dia akan bandingkan semua. Sebab itulah dia perlu ada yang kat luar ni. Yang kat luar ni. Okey, dia kawal untuk indeks dia. Indeks. Okey, yang kat dalam ni. Mana 4? Sini. Okey. Kemudian yang kat dalam ni dia akan kawal untuk dia semak ni lah dengan yang lain-lain tu. Hak 4 ni maksudnya dia nak ambil nombor yang mana dulu. Yang 4 dalam ni dia nak bandingkan dengan setiap satu pergerakan ni. Satu tu. Okey. Hak ni. If J kurang daripada ni dia nak sort lah ni. Okey, yang ni dia kata tadi susunan menaik. Okey, if J, katalah J sama dengan kosong lah. Kita mula dengan kosong. J kosong, J tambah 1 maksudnya dia akan bandingkan di antara dua nombor ni. Adakah 5 lebih besar daripada negatif 1? 5 besar daripada negatif 1. Kalau betul, so dia akan switch place deh. Switch place. Okey, jadilah sekarang ni dia punya susunan tu negatif 1, 5. Yang belakang tu tak berubah lagi tu sebab dia tak banding lagi. Okey, jadi dia pun hak tu siap. Okey, jadi nilai J tak habis lagi. J tak habis lagi. Syarat masih dipenuhi lagi. So, dia akan buat lagi. Sampailah ni. Syarat ni sudah tidak dipenuhi lagi. Dia akan stop. So, bila kita pergi, bila kamu keluar pada sini ni, dia buat sambung-sambung pula. Okey, dia buat sini tu, dia akan pergi balik semula ke sini. Okey, bila syarat J sudah dipenuhi, dia akan pergi sini. Bila masuk sini semula, I akan jadi 1. Okey, I jadi 1. Tadi dia kosong. Bila dia naik atas, dia jadi 1. Okey, lepas tu dia ulang lah. J balik semula ke nilai 0. Okey, sekarang ni dia akan bandingkan nombor yang pertama pula. Yang kedua pula. Tata susunannya adalah, yang disusun adalah tata susunan yang terbaru. Bukan tata susunan ni lagi. Dia tak tengok dah sini. Bila masuk sini, dia akan susun mengikut tata susunan yang terkini. Contohnya yang bila keluar pada sini, tata susunan terkini ialah mungkin 1, negatif 1, 4. Lepas tu, dia akan jadi 5, 12, 8. Gitu. Sebab dia banding bezakan semua kan. Okey, dia dah benci gitu. Jadi, dia akan berulang lah. Benda tu berulang-ulang. Okey, yang ni dia contoh dia bagi. Yang ni, ini arahan yang sini. Ni. Mula-mula dia papar nilai yang
tidak diisi. Yang ni adalah hak ni. Senarai baru telah diisi. Hak ni. Hak ni duduk kat atas tadi tu. Alhamdulillah. Hak ni. Okay. Hak ni sama je yang macam kita dah belajar apa nama dia sort sebelum ni. Okay, sama je cara dia. Okay. Dia ada pemboleh ubah yang dipanggil sementara sebab kita nak tukar kedudukan data tersebut. Okay. Hak tu. Kita tengok pula. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Kalau tak ada soalan. Apa tu? Yang mana? Yang mana kamu tak faham? Okay, for I sama dengan I kosong. For I sama dengan ni dia akan cetak nombor ni lah. Ini kamu faham lah ni kan. Ini jadi hak ni. Ni lah hasil dia. Okay. Hak ni guna cara lain. Kalau kita nak senang kita cetak apa? Dokumen write tulis je no kan. Dia akan cetak lah 55 nombor tu. Okay, yang ni dia guna cara lain sikit. Dia buat apa ni? Tepat kosong. Lepas tu nombor tersebut. Dia ada space. Jauh sikit lah jarak dia. Okay, kalau tak dia akan rapat-rapat. Okay, sekarang kita tengok nilai I sama dengan kosong. I kurang daripada 5. Okay. 5 ni sebab apa 5? Kalau sebelum ni dia guna length tu kan. Length tu nak kira berapa data. Nah ini dia tak kira. Dia tak suruh sistem kira. Dia bagi selalu berapa banyak data dalam tu. Okay, itu yang dapat nombor 5. Okay, kenapa 5 tolak 1? Sebab kalau nombor indeks kita kata mesti bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi dia mula dengan 0. 0 kurang daripada 4. Betul. I tambah-tambah. Syarat dipenuhi. Syarat iaitu dipenuhi. Dia akan masuk. Okay. I sekarang nilainya adalah 0. J 0. J 0 kurang daripada 5 tolak I lah 0 tolak 1. Jadi dapat dah jawapannya 0 kurang daripada 4. Betul. Dipenuhi syarat dia. Okey. Sekarang J nilainya 0. 0 lagi tambah 1. Okey, sekarang dia kata if J0 lebih besar daripada J1, mana J0 tadi? J0 5. J1 negatif 1. Dia kata kalau 5, J0 ni maksudnya dia suruh kamu tengok nilai dia dekat tata susunan tu. Lebih besar pada negatif 1, maka dia kena ubah kedudukan dia. Fungsi ni adalah nak ubah kedudukan tadi dah. Fungsi dia. Okay, kenapa perlu ada sementara? Sebab kita nak suruh dia pegang nilai. Kita nak ubah tempat duduk dia. Macam kamu nak di antara pemandu kereta dengan yang sebelah. Dia nak duduk kat pemandu kereta. Takkan pemandu kereta tu duduk situ lagi. Dia kena bangun. Dia kena bangun, pergi tempat lain dulu. Lepas tu orang yang mandu kereta yang baru masuk situ. Lepas dia pun tukar tempat yang pembantu dia sebelah. Itu dia panggil sementara tadi tu. Okay, bukan main tu boleh switch gitu je. Maksudnya dia kena ada satu tempat yang dia letak dulu sementara sebelum dia bertukar kedudukan. Okay, jadi dia kata kalau iaitu maksudnya sementara ialah no J. Jadi sementara nilai sementara sekarang ni adalah sementara deh. Pemboleh ubah dia.
bukannya masuk dalam array. No J tadi berapa? 5. Sementara ialah 5. Kata no J tadi. So, dalam tata susunan tadi yang J kosong tu ialah no J tambah 1 iaitu negatif 1. So, jadilah negatif. Ini susunan dia. Teacher tulis. Negatif 1. Okey. Lepas tu, no J tambah 1 iaitu J tambah 1 ialah kosong. No kosong. No 1. So, no 1 tadi ni kosong. So, no 1 tadi ialah sementara tadi nilainya 5. Dapatlah yang ni 5. Okey. Jadi, dia dah bertukar kedudukan. Okey. Jadi, bila dah buat iaitu, dia tak habis lagi ni. Sebabnya nilai J masih lagi memenuhi syarat di sini. Sekarang J jadi berapa? J jadi 1. J jadi 1. Ni bila keluar sini, dia akan jadi 1, 5, 4, 12 dan 8. Okey. Yang belakang tu tak ubah lagi lah. Belakang tu tak berubah lagi. Okey. Sebab dia tak tengok lagi. Pokcik-pokcik belakang dia tak tengok lagi. Dia bawa banding dua orang ni je. Okey. Jadi sebab tu kedudukan dia tak berubah. Okey. Sekarang ini adalah yang terkini. Bila keluar saja sini, dia akan jadi ni. So syarat dia akan jadi sini ya, macam ini. Okey. Mana tadi nilai J tak berubah lagi. J sekarang jadi 1. Okey, 1 kurang daripada I masih lagi kosong ni. I masih lagi kosong. Sebab J tak habis lagi. Selagi tak habis nilai J ni, selagi tu dia tak naik atas balik. Okey, I masih lagi kosong. Jadi 5 tolak apa ni? 1. 5 tolak 2. Jadilah 3. 5 tolak 5 tolak 0 tolak 1. Sama juga 4 Sama juga 4. Okey, jadi dia buat macam itu. So dia akan J sama dengan 1 J kurang daripada 1 kurang pada 4 dia akan masuk. So sekarang J ialah nilainya 1. 1 tambah 1 ialah 2. So dia akan tengok yang 2 ni lah. Okey, adakah 5 lebih besar daripada 4? Ya. So dia akan switch place lah. Bila dia switch place, dia akan jadilah negatif 5. Negatif 5 pula. Negatif 1. Negatif 1, 4 dan 5, 12 dan 8. Okey, kamu perhatikan yang berubah adalah kedudukan indeks yang pertama, iaitu 5 tadi kosong kan, dia indeks kosong asal kan. Sekarang ni dia yang berubah kedudukan. Okey, kalau dia banding bezakan dengan nombor sebelahnya, katalah lepas ni dia akan banding bezakan dengan 5 dengan 12 kan. Jadi bila benda ni tak dipenuhi, tak penuhi syaratnya ni, dia tak akan buat lah ni. Tak ada dah. Okey, dia tak akan berubah iaitu. So, lepas tu dia akan bila J jadi berapa nanti nilai yang seterusnya. So dia akan banding bezakan dua ni. Okey. Lepas tu kalau ada perubahan dia akan buat perubahan. Perubahan yang terakhir ni, katalah ni perubahan terakhirnya. Ni lah yang akan yang ni akan buat pula. Okey, dia akan balik semula. I jadi sama dengan 1. Maksudnya kalau yang ni masih lagi negatif 1 duduk sini kan. So dia akan bandingkan 2 ni lagi. Antara ni 2, antara ni 2. Sampailah habis, sampailah dia buat susunan tu. Sampainya nilai I ni sama dengan 4. 4. I sama dengan 4, barulah dia stop. Dan logiknya pada saat I ni dah sama 4, dia akan dapat isihkan yang ni. Okay, kalau kamu nak lagi molek, kamu copy, highlight, copy yang ni semua dan kamu run dia. Kamu akan nampak lah. Okay.
nak nampak dia punya susunan tu, kamu boleh tukar nombor ataupun kamu tambah apa nama lagi, suruh dia print. Jadi kamu nampak nilai tu bila dia keluar tu, maksudnya bila I zaman kosong tu, apa tata susunan yang keluar. Okey, satu persatu. Okey? Faham ke tak tu? Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada, teacher nak sambung. 10-20 minit lagi. Okey, contoh 42 dapat menerima saiz suhu bagi beberapa buah negara dan mengisi serta memapangkan mengikut turutan nilai suhu daripada yang terendah kepada tertinggi. Turutan menaik. Ini data dia bagi. Kemudian dia ada dua data dia masuk. So dia akan, yang dia buat ni ialah sekali lah, maksudnya yang indeks kosong untuk negara adalah Algeria, indeks suhu kosong untuk suhu adalah 51.3, maksudnya dia bersekali. Algeria suhunya adalah 51.3. Betul? Okey, dia tak masuk Fahrenheit lah, dia masuk darjah Celsius. Okey. Lebih kurang sama je tadi tu. Okey, lebih kurang sama saja. Apa ni dia nak buat ni? Berapa pandangan dunia dan mengisi serta memapangkan saiz negara mengikut turutan suhu daripada yang terendah kepada tertinggi. Susunan menaik diberi nilai suhu adalah seperti dalam darjah tu. Okey, jadi dia bandingkan suhu. Kalau suhu tu berubah, okey, kalau suhu tu berubah maksudnya dia punya negara pun kena berubah. Dia sekaligus. Okey, sebab tu dia duduk dalam syarat ni, dia ada dua syarat, untuk suhu dan juga untuk negara. Okey, dia bandingkan bezakan suhu. Kalau katalah suhu tu berubah, suhu untuk, kalau kita tengok sekali lalu kan, kita kata antara 51 dengan 43 mesti dia akan berubah tempat. Jadi bila berubah tempat, dia nak dalam masa sama negara pun, kedudukan nama negara pun berubah juga. Okey, jadi dia ada sementara dan juga sementara dua. Kalau melibatkan tiga benda, contohnya dia bagi darjah Fahrenheit ni, kamu tak masuk. Kalau katalah masuk Fahrenheit kat sini, yang ketiga maksudnya kena adalah sementara 3. Jadi dia akan berubah berdasarkan suhu. Bila suhu berubah, hak negara pun berubah. Okey, kalau ada apa nama dia tadi? Fahrenheit pun sama. Okey, ada Fahrenheit pun sama, dia berubah. Okey, itu dia sama je sebenarnya, tapi yang bezanya ialah dia ada dua perkara yang perlu diubah. Sama je. Okey, sama macam tadi, serupa sangat. Okey, yang bezanya dia tambah je satu lagi ni. Okey, kalau in case maksudnya dia ada dua tata susunan, dia akan sekali lah, maksudnya dia selari. Tak boleh lah hak ni ada 5 data, bawah ni ada 3 je data, tak cukup. Okey, dia boleh kena selari data tersebut. Okey, ni teacher rasa teacher tak perlu. Okey, yang ni dia nak cari, dia nak susun kan, dia nak susun mengikut turutan nilai suhu daripada yang terendah kepada yang tertinggi. Okey, jadi dia nak yang terendah macam ni lah jugalah, ada terendah kepada tertinggi, sama macam tadi, contoh 41 tadi. Okey, so dia akan buat, jadilah macam ini. Okey, ni sebelum diisi dan selepas diisi. Okey, boleh faham? Sama je macam tadi deh, yang jangan tak faham pula. Sama je. Okey, bezanya ialah dia ada dua perkara yang diubah. Maksudnya kalau 40 antara ni dengan ni perlu ubah, maksudnya hak ni dengan ni pun perlu ubah. Okey, lepas tu dia akan banding pula 53 dengan ni. Okey, dia akan perlu ubah kan? So dia akan berubah juga. So dia akan jadi Ghana, Nigeria, Algeria.
Okey, dan seterusnya akan berubah. Okey, kalau kamu tak berapa nak menangkap dia, kamu tak berapa nak faham dia, kamu boleh sebenarnya kamu baca, bila baca ni dia ada nombor ni. Kamu boleh baca juga nombor ni. Okey, ataupun kamu satu lagi ialah kamu highlight copy dia, try run dia deh. Okey, try run dia, nanti kamu boleh faham. Sekejap. Bila nak copy dia pun hati-hati je, kadang-kadang kita copy tu dia termasuk juga benda yang tak sepatutnya. Baru ni teacher copy dia jadi masuk juga nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Menyebabkan kalau JavaScript memang dia tak keluar langsung. Kalau salah ke apa ke dia memang tak keluar langsung. Dia senyap je situ. Jadi kadang kita pun tak tahu ke apa dia masalah dia. Save as sekejap deh. Teacher buat latihan JS. Ni contoh apa? Contoh. Nanti teacher semak jap. Okey, kamu tak nampak jap. Senarai Tunisia. Masa ni dia salah ni. Ni dia tulisan lain kan. Tulisan lain dia tak boleh. Walaupun kita copy paste dia jadi tak boleh. Kena ubah. Dia tak perlu XAMPP dia ni. Kamu boleh buat terus je. Tak perlu nak on XAMPP. Tak perlu masuk dalam htdoc. Boleh masuk di mana-mana saja. Asalkan kamu ingat location dia kat mana. Okey. Document right. Ni pun sama kat. Document right. Okay, selagi dia kamu kena jadikan dia sebaris sebab kalau tidak sebaris dia tak baca. Dia tak faham. Dia tak kenal. Mana lagi? For people. Okey, boleh run. Kita run jap. Chrome. Okey, bila kamu run di tu dia akan keluar result dia lah. Okey, hak tu. Dia akan terus keluar. Okay. Cuba kita tambah sikit. Dekat mana? Sini dia keluar kan? Try dah. Kita try. Jadi kapur. Belum dia keluar mana ni? Gana 43. Dia salah copy paste ni.
if suhu oh, kena jadi ni. Oh, kena tengok dulu lah ke apa dia. Dia tak jadi, oh dia jadi, dia tidak print out. Nantilah teacher tengok mana nak copy paste dia. Mana dia akan jadi macam hak ni. Hak ni, dia paste sini. Okay. Sebenarnya dia boleh if for okay. Dia keluar macam ini lah. Okay, kamu nampak tak? Okay, kalau kita buat ada satu titik tambah satu tu, so mula-mula dia akan jadi Ghana, Algeria. Kamu tengok susunan dia 43 bawah 51. So dia akan banding-banding. Tak nampak sangat lah sebab dia tidak, apa nama dia? Dia tidak berjarak. Okay, dia ada tanda koma je. Okay, tapi kamu nampak kedudukan dia tu berubah. Okay, antara mula dia akan jadi Ghana, Algeria, Nigeria, Afrika. Belakang tu tak berubah lah sebab kita tidak ubah lagi. Kita tidak banding beza lagi dengan dia belakang. Lepas tu dia akan banding beza antara Algeria dengan Nigeria. So dia berubah tempat. Okay, belakang ni pun sama lah. Tak berubah lagi. Kemudian Ghana, dia akan berubah dengan Nigeria dengan ni. Jadi kamu akan nampak Nigeria, Afrika, Algeria tu dia akan berubah. Okay. Ni teacher tambah sikit coding di selepas sedikit coding dia tambah selepas ni. Dia ubah-ubah tempat tadi tu. Okey, ni. Okay, jadi barulah kita nampak oh dia berubah macam ini. Okey, tapi akhirnya dia akan result dia adalah macam tadi tu lah. Okey. Result dia akhirnya akan keluar seperti yang akhir sekali. Ni. Okey, jangan keluar seperti ni. Ni yang senarai asal. Ni masa proses dia bertukar-tukar tempat tu. Okey, dan akhir sekali dia akan keluar begini. Okey. Okey, ada soalan? Ya Allah. Okey, kalau tak ada soalan, mana? Mana dia berdalam ni? Ni. Okey, kita tengok yang ni. Kamu tengok contoh. Aktiviti 12.
Aktiviti 12. Buka perisian notepad, bina atur cara HTML dan JavaScript yang dapat menyimpan senarai ketinggalan bagi tujuh orang pelajar dalam tata susunan, mengisih dan memaparkan ketinggian pelajar tersebut, menyimpan senarai ketinggian bagi tujuh orang pelajar. Dia apa ni nama? Okey, macam tadilah lebih kurang. Simpan save activity sebagai aktiviti 12. Okey, kemudian tengok output yang berikut. Yakni ni macam tadilah. Lebih kurang sama je. Bezanya data dia saja berubah. Okey. Okey, teacher nak kamu buat aktiviti 12 ni tapi kamu tambah satu lagi data. Dia apa tu? Tinggi dia. Tambah satu lagi data iaitu berat dia. Tinggi bersama berat. Okey. Jadi bila printed out nanti dia akan keluar Siti Aminah 1.55, lepas tu berat dia belakang. Contohnya teacher bagi berat dia 70. Okey, teacher bagilah ke kamu data dia tu. Kamu tambah dalam atur cara bagaimana dia nak senaraikan ketiga-tiga tersebut. Okey, data dia nama, tinggi dan berat. Kemudian bila dia susun tadi. Okey, dia susun berdasarkan tinggi dah. Berdasarkan tinggi. Okey. Buat aktiviti 12 dengan tambahan berat. Sekejap lagi teacher bagi berat dia. Bukan apa berat dia. Teacher tambah sini tak apa kamu tulis. Nanti kamu tambah je. Okey. Tadi teacher tunjuk dah pada kamu macam mana kamu nak copy paste dia ni. Okey. Highlight saja. Copy. Tak jumpa button copy. Ctrl C. Lepas tu pergi dekat notepad. Paste di situ. Lepas tu ubahlah yang teacher tunjuk kamu tadi. Teacher ubah. Kena ubah deh. Sebab dia kalau error memang dia tak keluar apa-apa. Okay, dia error dia senyap je. Kamu akan termangu-mangu kat situ. Apa dia error dia. Jadi yang teacher tunjuk tadi. Mana yang kamu perlu ubah. Kamu ubah. Kemudian nak tambah satu lagi. Iaitu tadi nama, tinggi dan satu lagi iaitu berat. Okey, teacher akan bagi kamu nanti berat sekejap lagi. Jadi kamu buat ubah suai atur cara tersebut. Ubah suai atur cara tersebut. Ni atur cara yang dia bagi ni. Dia bukan bagi atur cara, dia bagi output je kan. Okey, ubah suai atur cara tersebut biar ada 3 perkara. Ni. Okey, lepas tu sementara pun kena ada 3 lah. Beritahu dah saat ni. Tu ada lagi tu nanti tak tahu. Tanya lagi kita apa teacher macam mana nak buat. Tak tahu teacher nak buat macam mana. Letih. Okey. Tu. Bila dia ada 3 data. So dia ada sementara. Bendanya sama je. Sama je. Kalau kamu perhatikan apa. Sama je kan. Ni. Dua beradik ni. Kamu perhatikan dia dua sama je. Ni. Apa beza dia antara dua ni? Hanyalah. Hak ni guna sementara 2. Hak ni guna sementara 2. Jadi kalau ada 3, tulislah sementara 3. Tambah je bawah dia. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Ada yang tak clear lagi, tak faham lagi nak buat macam mana? Untuk aktiviti 12. Copy paste ni kamu jangan pergi type semula. Bukan tak bagi type semula tapi jadi buang masa pula. Okey, kamu copy paste. Lepas tu kamu ubahlah data dia tu. Data yang hak ni dia bagi negara dan suhu. Hak yang dia nak tu ialah nama orang dan tinggi. Dan tambah satu lagi iaitu berat. Berat dia teacher akan bagi sekejap lagi. Teacher bagi kamu. Kamu masukkan aja. Okey. Ada soalan? Tak ada. Takut nak tanya. Takut kena marah ke apa?
Yang tak hantar lagi aktiviti tolong hantar deh. Yang hantar lepas tu salah, tolong buat pembetulan. Ramai tak hantar lagi tu. Tak sampai 10 orang yang hantar. Kalau kamu tak hantar mana nak tahu salah atau salah. Masalahnya tak hantar langsung. Apa nama dia? Kamu ni tak berbincang sama-sama kamu ke? Ke masing-masing buat hal sendiri? Dia kena ada group discussion kamu ni. Kena bincang sama-sama. Tak dah takut cikgu marah. Bincanglah sama-sama kamu. Mesti ada antara kamu yang pandai buat. Takkan dia nak marah kamu pula ke kawan kamu backend juga? Super teacher. Kita ramai-ramai takkan tak ada yang setakat kalau selalu hantar Aisyah kalau selalu hantar betul. Tanya Aisyah. Kod dia genius. Aisyah. Apa lagi? Alis. Dia hantar awal lah. Selalunya. Hantar awal. Tapi baru ni Alis rasa tak hantar lagi Alis. Hantar kedok. Kita tak ingat siapa yang hantar. Yang dah hantar. Azrai, Fatah. Siapa lagi? Amir. Ikmal. Ain hantar salah. Itu yang dah hantar. Yang lain tu tak hantar langsung. Okay, tolong hantar. Yang hantar bersama yang ni. Esok tu je nak tengok. Yang hari Selasa, hari Isnin tu. Hari Isnin buat ke apa 2 kan? Jadi hari esok tu biar hantar belakang semua. Kesusah sangat. Yang aktiviti 12 ni kamu buat dalam komputer lah. Tak perlu tulis tangan. Yang ni bukan tulis tangan. So dalam komputer. Siapa tak ada komputer? Ada yang tak ada komputer? Kalau tak ada komputer, kena tulis tangan. Okay? Kalau kamu tak ada komputer rosak ke, tak boleh guna, tak boleh type ke, kena tulis tangan lah. Kalau siapa yang ada komputer, guna komputer. Okay? Ada soalan? Ada apa-apa nak tanya, nak tambah? Apa tu? Apa dia Ain? Untuk pelajar mana? Oh, yang projek tu. Okey, projek esok lah. Esok lah teacher tunjuk. Import. Pastikan projek kamu semua dah settle. Maksudnya tak ada masalah lah. Tak keluar gambar lah. Apa lagi tak keluar soalan lah. Tak nak lagi masalah. Semua dah settle. Okey, kecuali yang import pelajar tu senang je. Esok lah teacher tunjuk. Okey, kalau kamu rasa nak cuba-cuba sendiri pun boleh jap saya tengok. Mana? Tak buka lah. Malah nak buka. Ni pun dah habis masa dah ni. Okey, kamu ada kelas lain pula. Esok teacher tunjuk. Macam mana nak import pelajar. Senang je tu. Seminit je siap. Untuk import pelajar. Tu cikgu kamu dah memanggil lah. Okey. Teacher kamu dah memanggil kan. Okey, so tak ada apa-apa. Kita stop sini. Teacher rakam yang ni kamu ajar ni. Jadi, kalau in case ada yang tak masuk ke, masuk lewat ke, tengok video tu deh. Okey, so kita stop sekarang. Okey, Assalamualaikum.